Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini, pada hari Jumaat yang mulia ini, di mana pun segala hari, semoga Allah Ta'ala memberikan kita keberkatan, keselamatan, kesihatan dan segala kebaikan lah pada hari ini dan hari yang seterusnya. Baiklah, tajuk saya hari ini yang diberikan ialah ancaman akidah kepada umat Islam. Ancaman akidah, sebab persoalan akidah ni merupakan satu persoalan pokok yang di mana merupakan satu perkara yang asas lah. Sebab kalau ibadat ni kita buat, ibadat ni ada rukhsahnya, ibadat ni ada kelonggarannya. Contohnya solat, kita ada rukhsah boleh solat jamak qasar. Kalau kita musafir, boleh kita jamak atau qasarkan solat kita. Puasa pun sama, puasa kalau kita tak mampu puasa, kita boleh ganti puasa. Kalau puasa Ramadan ataupun puasa-puasa yang wajib. Tapi kalau dalam bab akidah ni tak ada rukhsah, tak ada kelonggaran. Maksudnya kalau beriman, ada 6 rukun iman, 6 lah rukun iman tu. Tak ada kata okey rukhsah 5 atau 4 saja, tak ada. Rukun Islam pun sama, ada 5, tak ada rukhsahnya jadi 4 atau 3, tak ada. Maksudnya tak ada rukhsahnya dalam bab akidah. Sebab Rasulullah SAW pun apabila menjadi seorang Rasul, dilantik menjadi Rasul, tugas pertama adalah untuk memperbetulkan akidah orang kafir Quraisy pada masa tersebut. Sebab akidah ni satu perkara yang sangat penting. Akidah juga adalah merupakan aspek penyatuan. Sebab itu kalau sekarang ni ataupun baru lepas orang musim haji kita tengok orang pergi haji, kira dari negara mana pun, benua mana pun, dia berkumpul satu tempat di Padang Arafah tu. Sangat luas lah Padang Arafah ni, sangat luas, besar, sejauh mata memandang. Itu merupakan satu perjumpaan. Sebab itu kita diumpamakan seolah-olah nanti insya-Allah kita akan bertemu, berkumpul di padang mahsyar yang lebih luas lah. Kalau Arafah tu mungkin jumlahnya hanya setakat 3 juta mungkin pada satu masa, tapi di padang mahsyar tak tahulah berapa trilion mungkin umat manusia akan dikumpulkan. Baiklah, sebelum masuk pada tajuk itu, saya ingin berkongsi sedikit sebanyak berkaitan dengan, sebab ini kita cerita tentang akidah ni. Kita harus faham bahawa kita di Malaysia ataupun majoriti umat Islam kat dunia ni, kita berpegang dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu kita harus tahu, kita ni adalah pengikut pemegang pasport Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan Syiah, bukan Mu'tazilah, bukan Murji'ah dan sebagainya. Jadi pada pagi ni saya nak jelaskan sedikitlah berkaitan dengan siapa itu golongan-golongan yang lain. Yang lain yang telah pun sebenarnya ini telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis baginda yang telah menyatakan bahawa esok di hari zaman ini akan berpecah-pecahlah kita ni kepada banyak puak-puak. Contohnya Nabi bersabda yang berbunyi, inna bani Israel tafarraqas ala 72 millah wa taftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnar illa millata wahid. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Artinya bahawasanya Bani Israel telah berfirqah-firqah, yang ini telah berpecah kepada 72 firqah, ini puak, dan akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah, 73 puak. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, yang satu itu ialah orang yang berpegang, yang ini beriktikad sebagaimana peganganku dan pegangan sahabatku. Boleh rujuk dalam hadis Imam Tirmizi, Sahih Tirmizi juzuk 10 halaman yang ke-109. Jadi ini telah Nabi, banyak hadis di sini yang telah Nabi sebutkan tentang besok zaman ini, zaman kita berpecah-pecah kita kepada banyak puak. Jadi diringkaskan di sini, Nabi sebut tadi 73 kan. Jadi 72 yang sesat itu adalah yang pertama kaum Syiah. Kaum Syiah ini adalah kaum yang berlebih-lebihan memuja Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mereka tidak mengakui khalifah-khalifah Abu Bakar, Umar dan Osman radhiyallahu anhum. Yang berterus sekali Syiah ni akhirnya mereka akan mengkafirkan, menyesatkan, mengatakan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman itu adalah sesat. Dan yang berterus lagi nanti ada satu dalam pegangan mereka menyatakan bahawa Jibril tersalah menghantar wahyu, bukannya kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah, tapi patut hantar kepada Ali bin Abi Talib. Itu memang berlaku. Sebab itu Syiah ni, Mufti Fatwa Malaysia telah dikeluarkan Syiah ni adalah sesat, salah, tak boleh.
Tapi Syiah sekarang cuba, dah ada pun telah masuk ke negara kita secara sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama. Jadi Syiah ini berpecah ataupun ada 22 aliran Syiah. Yang kedua kaum Khawarij, iaitu kaum yang berlebihan membenci Sayyidina Ali. Sebab ingat, ketika Sayyidina Osman yang nanti menjadi khalifah dalam sejarah Islam, berpecah. Satu puak sokong Sayyidina Osman, satu puak sokong Sayyidina Ali, lepas tu yang satu puak lagi keluar. Yang kalau tadi memuja, yang ni membenci Sayyidina Ali. Bahkan ada di antaranya yang mengkafirkan Sayyidina Ali. Firqah ini berfatwa bahawa orang-orang yang membuat dosa besar menjadi kafir. Kaum Khawarij kemudian berpecah menjadi 20. Jadi kalau tadi Syiah 22, Khawarij 20 aliran. Maksudnya diorang ni, kita kata kaum-kaum yang sangat strict lah, very strict, syadid, buat dosa besar kafir, tekan membunuh kafir, begitu. Sedangkan dalam Islam tidak. Kalau mana kita beriman, mengucap dengan masyarakat kita Islam, cuma amalan kita itu mungkin kita jatuh pada dosa besar dan dosa-dosa kecil, tapi tetap kita ini adalah orang yang Islam dan juga beriman. Tapi bagi mereka tidak, buat dosa besar kau kafir. Yang ketiga, kaum Mu'tazilah, iaitu kaum yang berfahaman bahawa Tuhan tidak mempunyai sifat, bahawa manusia membuat pekerjaannya sendiri dan Tuhan tidak boleh dilihat dengan mata dalam syurga, bahawa orang yang mengerjakan dosa besar diletakkan di antara dua tempat dan Mi'raj Nabi hanya dengan roh sahaja. Maksudnya dia kata yang pertama, Tuhan ni zat saja, tidak ada sifat. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita bersetuju dengan dalil yang ada, kita mengatakan Allah Ta'ala itu ada zat dan juga ada sifat. Cuma zat Allah, sifat Allah tak sama macam zat kita dan sifat kita. Contohlah kan, paling simple, kita melihat dengan mata, kita mendengar dengan telinga, kita merasa dengan lidah. Kita jangan terus rujuk kepada Allah lah. Kita tengok makhluk Allah Ta'ala saja, macam ikan. Ikan ni, dia melihat dengan mata, tapi dia tak mendengar, merasa dengan lidah. Mendengar, merasa dengan insang dia. Itu baru makhluk. Apatah lagi Allah SWT. Maksudnya, kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu mendengar guna telinga. Oh, dia ada telinga, mungkin telinga begini. Tidak. Allah Ta'ala tu mendengar, tapi bukan dengan telinga macam kita. Allah Ta'ala tu melihat, tapi bukan mata macam kita. Mata, istilah mata sendiri pun sangat subjektif kan. Mata hati, mata tak sama. Macam muka, wajhullah. Adakah muka Allah Ta'ala macam wajah kita? Kita tak boleh bayangkan Allah Ta'ala itu, oh dia ada muka macam ni, handsome muka. Tak boleh macam tu. Muka muka manusia lah. Kalau muka pintu lah. Muka surat lah kan. Muka buku lah, tak sama. Cuma istilah muka itu diguna pakai. Nak bagi Allah Ta'ala tu ada zat dan juga ada sifat, tapi tak sama. Jangan kita menyamakan. Kemudian Mu'tazilah ini lagi dia kata besok Tuhan Allah Ta'ala ni kita tak boleh tengok dalam syurga. Sedangkan kita dah tahu bahawa kita insya-Allah kalau masuk syurga Allah Ta'ala esok akan boleh tengok Allah SWT. Tapi tengok tu macam mana, kita tak boleh bayangkan. Sebab itu syurga neraka ni benda yang kita terbayang, bukan dia. Oh, kalau kita kata besok dalam syurga boleh terbang, bukan dia lah tu. Kita tak boleh main. Apa maksudnya dalam syurga ni disebutkan dalam tafsir mengatakan bahawa tidak terlintas di hati, tak terbayang di mata. Sangat hebat syurga dan juga sangat dahsyatnya neraka tu kan. Cuma di Thailand dia orang ada buat neraka dunia kan, yang wajah orang kena suda lah, kena gantung lah, potong leher kerat dada lah, apalah dia ada buat tu. Memang taman neraka. Hell Park. Boleh masuk dalam tu. Ada orang yang macam ni, hukuman mencuri. Adalah dia buatlah patung orang macam tu dia buat. Memang dahsyatlah hukuman dalam neraka dunia dia tu. Neraka akhirat lagi dahsyat benda tu lagi lah. Kita minta dijauhkan. Kemudian dia kata orang buat dosa besar, manzilah baina manzilatain, antara dua tempat, bukan neraka bukan syurga, duduk tengah-tengah. Lama-lama esok barulah mungkin nak masuk syurga ataupun masuk neraka. Tapi dia tak jelaskan dengan lebih lanjut lagi. So Mu'tazilah ini, dan dia kata lagi Mi'raj Nabi ni, Isra' Mi'raj naik ke langit ini hanyalah roh saja, bukannya dengan jasad. Sedangkan Quran menjelaskan bahawa memang Nabi ni dinaikkan dengan jasad-jasad dia sekali, bukan dengan roh saja. Mereka ni tak percaya. Itu bahayanya orang kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah berpecah menjadi 20 aliran.
So kalau tadi Syiah 22, Khawarij 20, Mu'tazilah 20. Yang keempat kaum Murji'ah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa melakukan maksiat, yakni kedurhakaan tidak memberi mudarat kalau sudah beriman. Sebagai keadaannya membuat kebajikan tidak memberi manfaat kalau kafir. Maksudnya dia, ini golongan-golongan kita kata sebagai golongan-golongan yang membuat hukum terlalu dahsyat. Dia jatuh hukum tu tanpa merujuk kepada dalil-dalil Quran dan Sunnah tu secara halus. Sebab itu sekarang ni, minta maaf lah kan, kalau setakat ulama-ulama yang sekarang ni, bagi saya tak layak untuk mentafsirkan Al-Quran. Quran ni nak tafsir bukan mudah. Mufassirun ni, diorang hafal Quran dari kecil lagi, belajar tentang ulum Quran bertahun-tahun. Hadis bukan setakat baca-baca, dia hafal lebih daripada 50,000 ke 100,000 hadis, baru boleh dia nak tafsir Al-Quran. Sebab itulah, tapi orang macam ni kadang-kadang dia baca satu ayat, tafsir ikut dia punya kefahaman. Tak boleh. Sebab kadang-kadang satu ayat ini syaitan tolong tafsir untuk dia. Berbahaya. Ya? Macam juga kalau bomoh-bomoh kan mesti kan. Sebab itu kadang-kadang berlaku saya rasa kita ada 2 orang 3 orang bomoh kat sini ni. Bila kita bacakan satu ayat Quran ke atas pesakit, jin dalam badan tu boleh baca ayat ini yang kita baca. Sebab apa? Sebab dia pun memang boleh baca. Jin Islam, jin kafir boleh baca. Orang kafir pun boleh baca. Tapi dia baca tidak menghayati, tidak ada iman dalam diri dia. Macam dulu saya di sekolah menengah, masa saya belajar di Tindam, kerani itu Kristian, tapi Alhamdulillah, Assalamualaikum, semua dia boleh sebut. Tapi dia baca tanpa iman. Lepas tu jangan heran kalau katakan nanti kalau tabligh ke, Ustaz Razali ke, bomoh-bomoh ni kan, tiba dia ikut, dia boleh baca dengan tajwid lagi, yang benar dari kita, tapi dia baca tanpa rasa apa-apa. Cuma ada serta-serta ayat ni memang kalau kita bacakan dan dia tidak berikut, tapi kena mengikut tata cara yang betul lah. Sebab itulah juga ayat Quran ni bagi pengamal-pengamal perubatan macam saya lah kan, dia kena amalkan supaya menjadi darah daging dalam jasad dia sendiri. Ini kalau tiba-tiba dia time-time tu nak jadi bomoh, tak jadi. Habis dia kena kerja semula kan. Sebab syaitan ni syaitan iblis ni dia kreatif. Dia kreatif. Sebab itulah dia akan menyesatkan manusia ni mengikut kerja kita. Kalau lah kerja kat Dayang sebagai pengurus fail, dia akan tersesatkan cara seorang pengurus fail. Kalau seorang imam, dia akan sesatkan cara seorang imam. Kalau cara PE, sesatkan cara seorang PE. Betul, dia akan sesatkan cara lain. Lepas tu dia kreatif. Sebab penting dia kata orang ni ikut aku ke neraka. Kalau polis, cara polis. Kalau bomoh, cara bomoh. Cikgu, cara cikgu. Doktor, cara doktor. Sebab tu kena hati-hati, berhati-hati sangat. Dan dia punya mainan ni, dia orang kreatif ni kan, dia satu cara tak boleh pakai, akan pakai cara yang berbeza. Dan sebelum pula dalam diri kita memang dah ada kawan baik dia, nafsu kan. Nafsu ni yang lagi susah nak dikawal. Syaitan kita boleh tolak, dalam diri bukan mudah nak dikawal. Sebab sejarah nafsu ni kalau mengikut satu riwayat, nafsu ni bila Allah Ta'ala jadikan, nafsu ni Allah Ta'ala tanya kita, bila Allah Ta'ala tanya kita kata apa? Kita kata dalam Quran mengatakan bala syahidna, ya engkau Tuhan dan aku bersaksi adalah engkau Tuhan aku. Tetapi nafsu bila dijadikan, dia kata apa? Lebih kurang lah kan, dia kata anta anak-anak, itulah. Ya Allah Ta'ala masuk dalam neraka, siksa dia, keluarkan, tanya lagi, masih lagi begitu, anta anak-anak, sampai 3 kali barulah dikeluarkan dalam api neraka tu. Barulah dia kata anta rabbi wa ana abdi, engkau Tuhan aku dan aku adalah hamba kepada engkau. Sebab itulah nafsu ni susah kita nak kawal. Nafsu pun nafsu makan, sedapnya, sakit tak apa makan ubat, kan itulah nafsu kan. Bila tengah makan itu orang buntung balik, nafsu tu. Sebab segala sifat yang tidak ada dalam diri, mazmumah ni, dendam, khianat, berkaitan negatif, itu semua adalah berasal dari nafsu dalam diri kita sendiri. Semua sekali lah. Belum lagi nafsu syahwat, itu lagi lah dahsyat. Kalau tak boleh kawal,
Kan? Itu lagi teruk. Itu yang berlakunya benda-benda yang tak patut berlaku dalam negara kita sekarang kan. Tengok semalam dalam TV kan, bagaimana orang perempuan kan sekarang bahaya nak lift pun kena hati-hati. Dalam lift tu sempat lagi dia molested. Dia perakukan. Perempuan tu tak boleh buat apa lah. Lepas tu bila tukar lift dia cabut lah. So berhati-hati lah. So jangan nak lift, naik tangga je. Okay? Tak, maksud kena berhati-hati. Yang kelima, jadi kaum Murji'ah ni ada satu. Yang kelima, kaum Najariyah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa perbuatan manusia adalah makhluk, yakni dijadikan Tuhan, tetapi mereka berpendapat bahawa sifat Tuhan tidak ada. Nampak? Kalau tadi kaum Khawarij, Mu'tazilah dan sebagainya, mereka mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu tidak ada sifatnya macam manusia pun ada tetapi yang ni berkata langsung tidak ada sifat. Dan dia kata lagi, segala perbuatan manusia ni dijadikan Tuhan. Apa yang kita buat ni, kita buat dosa pun Tuhan yang jadikan. Tuhan buat kita baik, Tuhan yang jadikan. Semuanya Tuhan yang jadikan, tanpa sebarang usaha daripada kita. Itu merupakan satu fahaman yang salah. Jabariyah, ini rentetan daripada Najariyah tu. Jabariyah itu kaum yang memfatwakan bahawa manusia majbur, yang ni tidak berdaya apa-apa. Najariyah ni tadi macam kaum Qadariyah sebenarnya. Dia apa yang kita buat, kita punya. Tuhan tak ada share apa-apa pun. Aku berjaya sebab aku. Jabariyah terbalik. Jabariyah ni manusia tak ada daya apa-apa. Kenapa kau miskin? Suratan takdir. Kenapa kau gagal exam? Suratan takdir. Semua suratan takdir. Kenapa kau bercerai? Suratan takdir. Kenapa kau jadi pembunuh? Suratan takdir. Semua suratan takdir. Macam mana? Tak ada usaha langsung, tak boleh. Tapi memang kaum ni ada. Sebab kaum-kaum yang macam ni sebenarnya, itulah saya kata tadi kita telah dipensungkan oleh Iblis laknatullah kan. Dia kata, cuba kau fikir, apa kau buat, kau semua tak berjaya. Bukan salah kau, Tuhan yang salah. Kenapa kau jadi jahat? Sebab kau dilahirkan daripada mak bapak yang jahat, jadi kau memang jahat. Tuhan yang salah. Ini Tuhan punya kerja. Tuhan kerja kau. Jadi seolah-olah manusia tidak ada pilihan. Sedangkan kita sentiasa diberi pilihan oleh Allah SWT kan. Nak solat ke tak nak solat? Pilih. Nak keluar ke tak nak keluar daripada kerja kan? Nak punting ke tak nak punting? Kita ada pilihan. So kalau kita tak punting, dapat pahala, punting dapat dosa. Solat, dapat pahala, masuk syurga. Tak solat, berdosa, masuk neraka. Itu yang pilihan kita. Boleh pilih. Allah Ta'ala bagi kita pilihan. So Allah Ta'ala ni dia tidak zalim, adil kan? Adil sebab Allah Ta'ala ni jadi adil. Siapa yang pilih pilihan yang baik, dapatlah kebaikan. Yang buruk dapatlah keburukan. Jadi jangan kita kata Allah Ta'ala tu yang menentukan semua sekali. Memang Allah Ta'ala tu menentukan. Sebab itu qada dan qadar, qada pelaksanaan, qadar adalah tulisannya itu. Jadi kita cuba berdoa kepada Allah Ta'ala supaya sebelum berlaku qada itu, qadar itu diubah. Sebab dia qadar dan qada. Tapi tak apalah, qada ni adalah pelaksanaan. Apa yang ada tetap pelaksanaan itu. Jadi kita berdoa, katakan Ainah telah ditakdirkan janda berusia muda, contoh. Tapi dia berdoa. Allah Ta'ala terima doa dia. Okay, dia lambat sikit jadi janda. Contohlah kan. Bukan Ainah sini, Ainah lain. Kemudian jemput. Kemudian katakan ditakdirkan hari ni Jumaat, Yusri accident. Sebab kita ni bila kita lahir, saya Muhammad Sabi Minta ni, semuanya telah berada di Lauh Mahfuz. Semua dah ada kat sana. Dia ada satu package. Kalau baca dalam kitab tasawuf kita tauhid, bila kita lahir, dia ada satu pokok besar kat sana. Jadi di pokok besar ni ada satu daun. Daun tu nama kita lah. Muhammad Sabi Minta pada daun tersebut, siapa isteri dia, mati bila, rezeki macam mana, semua dah ada yang tertulis tu. Cuma kalau kita berdoa kepada Allah Ta'ala ni maha berkuasa. Kun fayakun kan, jadilah. Allah Ta'ala boleh ubah segala-galanya. Walaupun pada asalnya qada dia ada dua, qada mubram, qada mu'allaq. Mubram ni tak boleh ubah, mu'allaq boleh berubah.
Tetapi pada asas kefahaman akidah ni, Allah Ta'ala tu maha berkuasa. Dia boleh buat apa saja yang dia nak buat. Maknanya kalau katakan dia kata nak ubah usia, boleh berubah. Walaupun pada asalnya mengikut pandangan ulama kata tak boleh. Cuma Allah Ta'ala ni tidak tertakluk kepada apa-apa kontrak. Allah Ta'ala nak ubah, ubahlah. So dalam kes tadi katalah Yusri accident hari Jumaat ni, contoh. Tetapi sebab dia hari-hari berdoa, maka catatlah sana, oh tak accident, tercalar sikit je kereta dia. Macam tu. Kan? Itulah keadaan dia. Sebab benda-benda macam ni kita perlu jelas. Kita perlu jelas supaya kita tak menyalahkan takdir. Harus kita ingat apa yang berlaku ni atas diri kita semua, bukan atas sebab-sebab satu orang lain. Mesti ya, sebab benda yang berlaku pada diri kita ni puncanya diri kita sendiri. Allah Ta'ala ni bagi izin dia berlaku. Kita sakit, Allah Ta'ala izinkan. Kita kena sihir, Allah Ta'ala izinkan. Tapi kita kena pergi berubatlah. Kita sakit, pergi doktor. Kena sihir, itu malah saya pandai untuk ubatkan kita kan. Tapi kita kena percaya pada Allah, bukan percaya pada doktor. Ini dia, bagus tu klinik di Kingfisher tu. Ustaz tu pandai kasi ubat ke, apa doktor pandai ubat dia bagus. Bukan ubat yang bagus, Allah Ta'ala yang ubati kita. Kalau dia perantaraan makan ubat tu. Terror ustaz tu, halau jin kan. Maksudnya betul, tapi dengan izin Allah SWT. Yang melakukan diri kita ni semua atas izin Allah. Kadang-kadang kita nak makan, dah cantik dah buka gula-gula kan, pop jatuh. Maksudnya bukan rezeki lah tu. Tapi kita kalau rasa-rasa boleh pungut-pungut lah. Malaikat belum sempat, malaikat pula, bakteria belum sempat naik, okey nak makan lah kan. Tapi kalau setakat dah jatuh dalam longkang, tak payah ambil kan? Kecuali jatuh emas ke apa, mungkin lah kan. Itu kaum Jabariyah. Jabariyah dia kata manusia tak ada daya apa-apa, hanya Allah Ta'ala saja bentuk segala-galanya. Kita harus ingat, kita berusaha, Allah Ta'ala yang memberi izin dia berlaku. Kita merancang dan cuba laksanakan yang terbaik, tapi Allah Ta'ala tak izinkan, tidaklah. Kita dah set up semua sekali okey dah untuk convocation semua, tiba-tiba nak blackout juga. Walaupun letaklah ada 10 generator kat luar pun, kalau dah nak angkang juga. Cuma kita berusaha lah. Itu manusia ni dia jangan kecewa. Bila dia telah berusaha, kalau itu yang lain berlaku, terimalah sahaja. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita telah berazam berusaha, bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tak berusaha. Allah Ta'ala tak suka pada orang-orang yang malas. Yang ketujuh, kaum musybihah, iaitu kaum yang memfatwakan bahawa ada keserupan Tuhan dengan manusia. Umpamanya bertangan, berkaki, duduk di kerusi, naik di tangga, turun tangga dan lain-lain. Sebab itu kadang-kadang kalau kita baca ayat kursi, kena berhati-hati. Jangan kita tafsirkan ayat itu secara luaran sahaja. Kursi Allah Ta'ala ni bukan kursi macam kursi yang kita duduk ni. Bukan. Allah Ta'ala tak perlukan tempat untuk duduk. Sebab Allah Ta'ala sifatnya adalah dia qidam, dia sedia ada dan dia sangat berkuasa. Dia tak perlukan. Sifatnya yang keempat, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala ni tak ada sama dengan kita satu pun. Dan kiamu ta'ala binafsi, Allah Ta'ala ni berdiri dengan sendiri. Kita ni manusia, kita perlukan kepada masa dan tempat. Kalau hari ini sekarang kita berada di sini, duduk atas kerusi, nanti mungkin lepas ni pukul 11 kita balik ke office, duduk kerusi sana pula. Mungkin di chancellery katakan, ataupun di pasca, ataupun di mana-mana jabatan saja. Tengah hari nanti mungkin kita pergi makan, kita perlu makan di restoran. Maksudnya kita perlu pada masa dan tempat. Kita tak boleh lari masa dan tempat. Lari ke mana-mana pun kita tetap perlu tengok jam, masa dan tempat, masalah. Tetapi Allah Ta'ala ni tak perlukan kepada apa-apa. Sebab Allah Ta'ala ni dia maha berkuasa. Sebab Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq, bukannya makhluk. Jadi itu perlu jelas. Baiklah. Jadi Jabariyah satu aliran, Musybihatun dan Musyabahatun ada satu aliran. Jadi kalau kita campurkan semua sekali tadi, Syiah 22, Khawarij 20, Mu'tazilah 20, Murji'ah 5 aliran, Najariyah 3, Jabariyah 1, Musybiah 1, semua sekali 72 aliran. Nabi sebut tadi 73. Jadi kata Nabi satu saja yang masuk syurga, yang tak salah, iaitu Ahlussunnah wal Jamaah. 72 ni bukan satu aliran yang betul, bukan aliran Nabi cakap. Ni Nabi dah sebutkan hadis.
Cuma mengikut analisis oleh Tok Syekh ni yang beri buku ni, maka itulah yang dianalisiskan. Maksudnya kita insya-Allah termasuk dalam aliran yang betul. Jadi kalau ditambah dengan satu aliran lagi, iaitu aliran Ahmad Sunnah wal Jamaah, maka cukuplah menjadi 73 firqah, ini 73 puak ataupun bahagian. Sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang telah dibacakan tadi. Maka kita baca sedikit lagi lah, sebab tajuknya tadi ancaman kepada akidah kan. Sebab saya kena rujuk balik kepada ni supaya kita semua jelas bahawa akidah kita ni memang kita kata akidah yang betul. Kita mengucap 2 kalimah syahadah setiap hari. Cuma kita harap kita tak lari daripada akidah yang sebenar, pegangan Sunnah wal Jamaah. Bukan apa, kadang-kadang begini, mungkin kita kata kita ni Sunnah wal Jamaah, tetapi cara kita berfikir, cara kita bertindak tak macam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ilmu kita pun tak mencapai ke tahap itu. Contohnya paling simple, iaitu kalau buka mana-mana kitab Usuluddin, kitab Tauhid karangan imam-imam Sunnah wal Jamaah, dia akan bincang pertama sifat 20. Itu dah tentu confirm. Sifat 20 yang wajib, sifat 20 yang mustahil, satu sifat yang harus. Allah Ta'ala ada sifat 20 wajib, kita tahu Allah Ta'ala wajib sifat itu. 20 sifat mustahil, lawan daripada yang wajib, dan satu sifat yang harus. Dan kadang-kadang ulama ni bagikan lagi kepada 4, kepada 4 bahagian sifat yang 20 ini. Tapi itu panjang. Bagi saya, kalau kita boleh ingat yang 20 ni pun cukup. Sebab itu kan ada nasyid sifat 20, supaya kita senang ingat. Wujud tidak bapak dah sampailah kaunuhu mutakaliman, ada 20 sifat Allah Ta'ala. Kita bukan apa, bila kita ingat, kan kita kata kalau kita nak tahu orang itu, kita tahu sifat dia. Nak kahwin, tak akan main kahwin gitu aja kan. Mesti tengok, calon isteri aku ni cukup nak sifat dia. Ada tangan, ada kaki, cukup. Ada mata, ada telinga, cukup. Ada hidung, macam mana? Okey, cukup. Perangai macam mana? Baik ke tidak, kena tahu. Apatah lagi pencipta kita, Allah Ta'ala, kita kena tahu sifat-sifat yang ada pada diri pencipta kita. Cuma kita jangan bayangkan pencipta kita macam kita. Kita berzat. Zat kita ni terjadi daripada darah, daging, urat, saraf dan sebagainya. Allah Ta'ala berzat, tapi zat Allah Ta'ala bukan macam zat kita. Allah Ta'ala ada sifat, tapi bukan macam sifat kita. Mendengar, tapi tak mendengar, dia guna telinga kan. Melihat, dia guna mata macam kita. Itu kena jelas. Sangat berkuasa. Kita tak boleh bayangkan. Cuma esok kalau masuk syurga, InsyaAllah kita lihat. Tapi jangan kita kata besok kita tengok Allah Ta'ala begini. Bukan. Bukan begitu. Tak terbayang. Tak terbayang. Banyak benda kat dunia yang kita tak terbayang. Contohnya kalau sekarang ada astronomi kan, dia kata sekarang bintang kita ni di galaksi Bima Sakti, banyak lagi galaksi kita lain kat alam semesta ni. Bayangkan. Cuma bayangkan satu alam semesta yang sangat luas. Kita ni cuma kecil pun kita dah rasa besar. Kalau dalam kajian sains, planet yang terbesar bukan bintang kan, bintang lagi besar. Ni planet. Planet yang terbesar, naik Boeing 747 tu, dia nak buat satu pusingan 1000 tahun. Bayangkan betapa besarnya planet tu. Naik Boeing 747 yang lajunya lebih kurang 1000 km sejam, nak pusing satu pusingan 1000 tahun. Itu saintis memang dah kaji, ada dalam data, boleh cek kat internet. Besar tak besar planet tu. Agak-agaknya macam mana lah besar alam ni kan. Sangat besar. Lepas tu saintis kata lagi, yang black hole tu, lorong hitam tu, saintis tahu ada satu lorong hitam. Maksudnya macam soalan macam ada satu alam ni kat sebelah sini. Lorong hitam ni apa saja lalu sedut, termasuklah cahaya. Maksudnya banyak benda yang kita tak boleh fikir pun sebenarnya. Otak kita ni terlampau, is very limited. Komputer kita ni, CPU kita ni sangat kecil. Letak dalam 1000 gig sekali pun tak boleh. Maksudnya sangat kecil. Itu banyak benda kita tak boleh bayangkan. Itu kita jangan main dengan bayang-bayangan. Bayang-bayang, bahaya membayang. Sebab syaitan suka membayang-bayang, angan-angan kan. Duduk diam-diam kat kursi, angan-angan. Kalau aku jadi kaya, kalau aku masuk syurga, kalau macam, tapi tak solat, macam mana? Bidak kata ustaz dapat bidadari, dapat cantiknya bidadari, tak payah kahwin kat dunia, tak payah kahwin lah, bisa dapat bidadari kat syurga. Nabi kata kahwin itu sunnahku kan. An-nikahu sunnati.
Jadi yang mampu kahwin lah, yang tak mampu apa boleh buat kan. Tapi berusaha. Kalau dah usaha juga tak ada orang kahwin, tak apalah, nanti tidak dia sampai marah kan. Tapi kalau kata tak boleh, aku ni, sebab itu fahaman orang-orang padri dan juga jaga gereja, tak kahwin kan. Tak kahwin tak boleh, sebab kahwin itu merupakan tabi'i manusia. Tak jadikan kita untuk kita ada teman hidup di dunia, insya-Allah, dan juga di hari akhirat. Tapi kalau tak ada, tak apa, jangan kecewa. Dah cuba juga pinang orang, tak dapat-dapat. Orang tak nak dengan kita, macam mana kan? Belum rezeki dah tu kan? Okey. Jadi satu lagi dia tekan sini bahawa yang tadi saya nak bincangkan adalah kenapa mau berbahaya. Sebab kita risau, kita kata kita sunnah wal jamaah, ikut sunnah ajaran Rasulullah SAW, tapi kita berfikiran tidak begitu. Contoh paling simple lah kan, bila hari hujan, alamak, baru cuci kereta hujan, alamak, baju aku kat rumah basah. Kenapa lah hujan? Semalam tak mau hujan, hari ni lah pula hujan. Tak boleh. Itu pun boleh jatuh kufur sebenarnya. Boleh kat tenis ini, nak main tenis, janganlah hujan, alamak hujan. Masa ada himatnya tu, mungkin kalau main juga patah kaki, tersiur tangan. Allah Ta'ala jadikan sesuatu tu ada sebabnya. Mesti ada sebab hikmahnya. Allah Ta'ala saja mengetahuinya. Contoh, kan pernah terfikir tak, kadang-kadang kita dah siap-siap dah start kereta, nak reverse, kalau ada barang tertinggal dalam rumah, mungkin 5 minit yang kita ambil barang dari rumah tu save kita daripada kita accident. Mungkin kalau kita tak ambil barang dari rumah tu, kita akan accident. Mungkin. Jadi semua pun Allah Ta'ala yang ada hikmahnya. Jangan kita asyik nak mengeluh saja. Allah ni, tapi kita kurang ingat apa Allah Ta'ala bagi pada kita. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita banyak, tak terkira, sangat banyak. Sebab itu Nabi, bila Nabi SAW beramal ibadat, kan Aisyah bertanya, selesai sama yang datang wadis ni kan, Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau ni dah garanti syurga, kenapa nak sembahyang lama-lama sampai bengkak kaki baginda? Nabi ni solat lama sangat sampai bengkak kaki dan anggota, especially kaki, sebab berdiri lama kan, lama. Kita terawih, jadi imam baca alamat 1 juzuk dari masjid lain lah, dari masjid yang paling cepat. Oh, sana kampung sana tu 20 setengah jam, sana kita lari. Nabi solat, Nabi ni orang pertama akan masuk jannah syurga kan. Tapi Nabi tetap solat malam ibadat. Tapi Nabi jawab apa? Salahkah aku nak menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur atas nama Allah SWT. Jadi Nabi solat beribadat ni salah satunya adalah untuk bersyukur. Bersyukurlah banyak nikmat Allah Ta'ala dah bagi kita. Sedangkan Nabi dengan nikmat kita jauh beza. Nabi dulu mana ada bawa kereta air condition, kita guna kuliah aircon. Kerja tak ada aircon, panas. Apalah ni UMS tak ada aircon, komplain, marah kat JBP, tak buat kerja. Padahal kita 1 tahun 360 hari tak ada aircon, cuma seminggu je. 360 hari tu ada aircon, nak komplain. Nampak tak kita kurang bersyukur? Bila kita order catering, alah tak sedap, apalah dia tak boleh masak. Kita dah makan 360 hari, 300 hari sedap, apa salah makan 10 hari tak sedap? Macam main juga kan, main tenis, menang, apa sekali dulu kalah. Contoh. Maksudnya kena bersyukur dengan apa yang ada. Kita sihat lama, kita sakit, katalah letaklah setahun sakit, seminggu 2 minggu, tak apalah, bersyukurlah. Allah Ta'ala ni bagi kita sakit, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita. Orang-orang para ulama ni, kalau dia tak sakit, dia risau. Sebab bila dia sakit, Allah Ta'ala tu nak ampunkan dosa kita. Yang dia sebenarnya menyebut bahawa yang bermaksud tidaklah anak Adam itu, kalau dia terpijak duri, kecuali Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia. Kalau terpijak duri sekalipun, itu tandanya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Dengan syarat redha. Terpijak duri, sakit mati itu pun salah satu juga. Sebab itu orang yang sakitnya panjang sebelum mati, bukan saya kata bagus, tapi ini dalam kitab. Orang yang sakit lama sebelum mati, maksudnya masa dia sakit, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia sebelum dia mati. Dan insyaAllah masa dia mati ni, dosanya telah diampunkan. Sakit stroke lama-lama, tak bergerak sebulan 2, tu Allah Ta'ala nak ampun, tak cuci dosa dia sebelum dia mati.
Rather than kita tak tahu ada dosa tak ada dosa, mati terus tiba-tiba. Mati pula dalam panggung wayang, tengah kelabing, nyanyi karaoke mati. Macam mana? Tapi kalau mati dalam kuliah ke, dalam tengah buat kerja kat office kan, lillahi ta'ala, tak apa. Macam juga tadi, kalau kita terpijak batu yang tajam, duri, Allah, bagi itu Allah dapat pahala sebab Allah. Oh, mungkin kaki aku ni ada dosa semalam, tak apalah, tapi celaka je batu, tak ada. Tu tak dapat pahala. Yang kita dapat ni, kita kena bersyukur. Dapat sakit, bersyukur. Dapat manfaat pun bersyukur juga. Apa yang berlaku ni kena bersyukur. Sibuk, bersyukur. Orang lain yang tak ada kerja, lugai-lugai di rumah, maksudnya tak ada peluang untuk bekerja. Kita ni dapat kerja, sibuk, tak apalah. Ada masa insya-Allah kita akan lapang nanti. Lapang terus, kalau aku lapang lah kan. Jadi maksudnya di sini, kalaulah kita ni jangan berpegang dengan sunnah wal jamaah, kita pegang itu secara satu package yang lengkap. Jangan ambil separuh-separuh. Kita tak boleh mengkufuri dengan Allah Ta'ala walaupun sedikit. Itu kerana kita tidak sedar. Sebab itu yang berbahaya ni adalah kita kata sebagai kufur secara yang kita tak nampak, kita tidak sedar. Itu yang berbahaya. Kita tak sedar. Kita tadilah senang, hujan. Alah, apalah awan ni, salahkan awan. Bila kita salahkan awan, kita salahkan Allah. Awan tu yang bawa malaikat rahmat, Mikail bawa awan tu, hujan. Mungkin kita tak hujan, tapi binatang nak hujan kan. Ingat ada masa kita tahun lepas ke 2010, 11 yang kita kemarau kat 3-4 bulan tu kan, tak hujan kan, mati kering semua. Apa, rumput-rumput, empangan di air empangan pun dah mengurang. Allah Ta'ala bagi hujan, mungkin bukan sebab doa kita, mungkin doa tumbuh-tumbuhan dan juga binatang. Sebab itu bila kita minta solat sunat hujan, sunat kita bawa binatang ternakan ke tempat solat. Betul kalau sunat hujan ni bukan dekat dalam dewan masjid, tak. Itu lah dekat tempat lapang, padang-padang, bawa ayam, bawa kambing, bawa semua. Supaya kita berdoa sama-sama. Binatang punya doa lagi makbul sebab binatang tak ada dosa. Kita tak tahu lagi, minta. Itu maksudnya begitu. Jadi kita bersyukurlah. Jadi kita janganlah kita kata kita ni berpegang sunnah wal jamaah tetapi kita tak cukup betul-betul package tu. Yang kedua, kalau orang tu tak kuat akidah ni, masuk pada ancaman lah kan. 10 dah ancamannya. Kalau dia tak kuat dunia akidah, kita risau. Sebab itu sekarang Rasulullah Mizani, kenapa ramai orang Islam yang murtad? Sebab akidahnya tak kuat. Amalan banyak, beza tak akidah amalan tak sama. Cuma sepatutnya dia datang seiring. Orang akidah dia kuat, amalan dia pun bagus. Ada semua orang amalan banyak, akidah tidak. Yang berlaku kan, banyak berlaku. Kita minta jauh lah dalam Zadi kan. Anak seorang ustaz, anak seorang imam, datuk di imam murtad. Ini yang telah berlaku, banyak tahun dah berlaku. Yang di Sabah pun banyaklah kes-kes yang bukan kami lah kalau saya uruskan handle. Dan kalau dah murtad ni memang susah nak balik semula sebenarnya. Bukan. Sebab yang memurtadkan tu pun hebat juga ilmu dia. Setan-setan pun banyak lagi kan. Sebab hati dia tu telah terpesong. Itu satu isu murtad. Belum lagi isu-isu yang lain, macam LGBT, sama juga tu. Lesbian, gay, bisexual dan juga transseksual. Malaysia sekarang dah ramai. Mahasiswa kita pun ramai sekarang yang macam tu. Kat sekolah saya pun ada beberapa orang. Memang teruk, isu ni actually dah teruk. Tapi biasalah kita cuba nak tutup. Tapi memang dah agak kritikal. Sebab mereka dah berani, kata orang tu, bersuara. Dah ada individu, grup-grup yang minta supaya mereka ni dilegaliskan, menjadi sah dalam kita punya perlembagaan. Macam dekat barat kan dah sah, ada kelab diorang. Yang sekarang paling teruk sekali, dia orang kata apa? Dia kata kalau gay tak mahu nak sebut juga kan, lelaki lembut ni, kita boleh kesan. Boleh nampak kan dia lembut-lembut sikit, lembut.
Yang lagi bahaya adalah perempuan yang kita kenal sebagai yang pengkit tu. Pengkit lagi bahaya. Dia pakai tudung macam perempuan, tapi dia punya kehendak bukan pada perempuan, pada lelaki. Bukan pada lelaki, tapi pada perempuan. Sorry. Itu budaya barat yang telah menular ke tempat kita sekarang. Yang saya risau, ya saya tak tahulah tuan perempuan sekarang, saya, anak-anak kita zaman sekarang pun cobaannya dah dahsyat. Bayangkan lagi 10 tahun 20 tahun akan datang, lagi dahsyat. Dulu zaman kita, zaman saya, masa saya sekolah menengah, mungkin setakat bahan bercetak. Sekarang ni handphone, macam-macam kan. Bila itu di sekolah menengah, budak tu ditangkap kan, handphone ni macam-macam gambar yang ada. Bukan mudah kita nak kawal. Benda tu semudah menular. Itu semua kerja-kerja orang-orang yang memang nak menjatuhkan Islam, orang Islam ni. Jadi kena hati-hatilah. Sebab ketikanya habis perang salib, 200 tahun perang salib ni berlaku kan kita menang, Kristian tewas. Mereka buat kajian. Dia kata, kenapa orang Islam yang jumlah tak ramai sangat, peralatan tak canggih sangat, boleh menang perang. Kita ni tentera ramai, perisai satu badan, busi-busi, sampai busi semua, pun boleh tewas. Sebab dia kata mereka berpegang dengan ni. Dia kata, dia buka tu, ni kitab Al-Quran. So untuk kita kalahkan orang Islam tak susah. Jauhkan kitab ni daripada mereka. Itu saja caranya. Sebab mereka bijak. Mereka buat kajian, buat research. Macam sekarang lah, dalam penyelidikan akademik pun mereka lebih terhadapan sebab mereka banyak buat research. So mereka telah berjaya sebenarnya. Ramai orang Islam sekarang tak boleh baca Quran. Nampak tak persoalan kan? Patut Quran ni bukan kita baca tahu, kita baca, tahu erti, mendalami. Sekarang orang Islam macam nak mendalami, baca pun tak pandai. Quran ada letak dekat almari di rumah. Besok bapak datuk meninggal baru baca. Alamak, tak boleh baca. Okeylah, pasang CD je. Mayat di sana pasang CD. Dah terus sangat tak baca Quran? Nampak tak? Adakah Quran itu saja masanya? Tidak. Ya. Sebab kadang-kadang kita ni, kadang-kadang saya berfikir lah, saya pun sibuk, sangat sibuk kan. Dalam kesibukan kita ni, kadang-kadang kita sampai tak sempat nak solat dengan kualiti. Solat nak cepat-cepat, kadang lewat. Mengaji pun tak dapat. Satu orang boleh mengaji satu muka, dua muka pun dah kira bagus. Sebab apa? Kita didesak oleh tuntutan-tuntutan dunia yang sebenarnya dicipta oleh orang-orang barat. Kita maaflah kan, dalam kita kat universiti sendiri pun ada akademik sibuk nak buat paper, nak buat journal, buat research. Kalau tak ada research, tak ada journal, tak boleh naik pangkat. Itu kerja siapa? Dia kasih rating universiti ni siapa? Orang barat, bukan orang kita. Isu rating universiti ni telah ditikaikan oleh academician kat Malaysia, tapi kita terpaksa juga ikut barat. Kita maaflah kalau orang akademik kat sini kan, kita mula semester dulu bulan 7. Dah cantik dah bulan 7 tu sebenarnya. Sebab bila bulan 7, itu hujung tahun bulan 12 kan, sekolah di luar kan, sekolah menengah sekolah cuti bulan 12. Kita pun cuti sebulan juga. Dah cantik dah untuk start akademik. Tiba-tiba kita tukar kepada bulan 9. Konon-konon nak ikut barat. Dia kata orang UK, US belajar start bulan September. Memanglah sebab dia orang ikut 4 musim. Kita mana ada 4 musim? Kita ada 4 musim. Musim durian, musim apa? Musim buah-buahan ada tak? Kita tak ada musim tu. Kenapa kita nak ikut mereka? Mereka lah kita. Kalau dia tak nak masuk universiti kita, sudahlah, tak ada masalah. Kenapa kita nak terlalu agung-agungkan sangat? Jadi kita ni walaupun bijak pandai, tapi otak kita ni bukan kita lah. Mereka itulah kan, masih lagi dijajah oleh barat. Sebab kita ni lama sangat dijajah, jadi tak boleh nak lepaskan aspek penjajahan itu. Apatah lagi kalau mereka punya kepahaman agama ni agak longgar. Nah, sebab mereka melihat kafir itu satu sudut, sedangkan kafir dengan dakwah kekufurannya, dengan strategi itu mereka kena kaji sepatutnya. Sistem pendidikan, kalau dari dulu saya pendidikan kan, kita ada sekolah vernacular kan, diasingkan. Orang India sekolah India, orang Cina sekolah Cina, orang sekolah Melayu kan, madrasah sekolah agama. Kenapa perlu diasing-asingkan? Tak perlulah pun. Nampak macam Jawi, sekarang sekolah pun Jawi. Ramai orang kita tak boleh baca Jawi. Dia senang je, boleh Jawi, boleh bahasa Arab, boleh Quran, itu je. 3 benda kan. Jadi kadang-kadang benda macam tu sukar sebab kita melibatkan banyak pihak. Tapi
Senang saja, jangan kita salahkan orang, kita boleh cuba buat sendirilah, tak ada masalah. Sekarang ni nak belajar baca Quran, kalau malu jumpa ustaz, boleh buka YouTube. Sekarang ada Quran yang kita boleh, kita tunjuk dengan pen tu, dia boleh keluar suara. Macam-macam cara kita boleh belajar lah. Tapi memang terbaik baca Quran ni berguru. Sebab cara sebutan mahal tu kita kena berguru supaya guru tu boleh betulkan kalau kita tersilap. Lagipun tak ada masalahnya. Kenapa kita perlu malu untuk belajar membaca Al-Quran? Baiklah, itu isu yang pertama. Ancamannya adalah ancaman akidah. Sebab akidah ni dia penting. Kalau akidah tu tak boleh diterjaga, solat dah macam mana pun tak akan diterima, puasa dah semua tak akan diterima, dan sebagainya. Sebab akidah ni dia, kata orang tu, benda yang besul lah, yang paling penting sekali. Intinya adalah akidah. Nabi pun pertama sekali akidah. Itu sangat dipentingkan. Ancaman itu kita berhati-hati. Yang kedua tadi, ancaman berkaitan dengan sosial. Sosial ni pun dia boleh berpada akidah yang longgar. Kawan, anak saya sendiri bila sekolah, anak saya sekolah Cina kan. So benda-benda macam tu kadang-kadang kita perlu pantau, perlu lihat. Kita sendiri pun, Nabi pesan kan, nak jadi baik kawan dengan orang yang baik. Kita tak akan minyak wangi, kita kawan dengan Ustaz Razali pakai minyak wangi, kita pun wangi lah. Kita tak busuk, kita kawan kita dengan orang yang bermain dengan lumpur, kita akan jadi busuk. Maksudnya nak jadi baik, kena kawan dengan orang yang baik. Nak berjiran kan, nak berjiran. Lepas itu Nabi kata, kalau nak beli rumah, tempat tinggal, lihat jiran kita. Jiran ni memang bahasa Arab pun, jaro, jiran. Jiran dalam Islam adalah 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke depan, 40 ke belakang. Itu jiran. 40 buah rumah. 40 buah rumah jiran. Jadi maksudnya, sebab ingat Allah Ta'ala ni akan turunkan rahmat ke satu kawasan bagi semua. Balak pun sama, Allah Ta'ala akan turunkan balak satu kawasan bagi semua. Contohlah kita tinggal di Penampang, tempat saya tinggal dululah, Taman Penampang. Saya boleh kata sana 95% adalah penduduk ni orang bukan Islam. Saya tak pernah dengar azan kat sana. Masjid pun susah. Lepas itu sekarang kita nak bina masjid kat Penampang, macam-macam isu yang timbul. Diorang memang sangat, sana kan kawasan, minta maaf lah kan, kawasan Kristian yang sangat strong lah. Ada topi besar kat sana kan, Pak Dan buat tu topi besar, Cipai dia topi besar di sana. Okey, kita memang nak bina masjid sudah dekat kawasan sawah tu. Tapi diorang sekarang ni, diorang blok, so belum boleh dilaksanakan lagi. Memang tak ada masjid. Siapa nak ambil masjid, negeri ataupun ke masjid Bukit Padah, jauh. Jadi saya fikir, sebab itu ada sebab saya pindah. Saya kata ni kalau tak nak tukang bala ni, habis aku kena sekali kena kan. Jadi saya pun cabut awal-awal lagi lah. Kalau nak runtuhlah sekarang, tak apa. Sebab itu penting kita pilih jiran yang baik. Sebab itu kawan-kawan saya yang duduk di Tenam, di mana pedalaman kan, dia beli tanah ramai-ramai. Dia buka satu penempatan orang Islam. Dia beli tanah katakan di Mekah, pecah geran, dapat katakan 30 lot, okey, bagi seorang satu lot. Belilah 10,000 kan. Jadi dapatlah satu perkampungan Islam semua. Selesa. Sekarang jiran kita minta maaf lah kan, sebelah Cina bukan Islam, sebelah India bukan Islam. Nanti dia masak apa-apa, angin, asap semua masuk rumah kita. Cina lau bakas, kan? Kan tak selesa kita jadinya. Kita nak beribadat pun tak selesa. Sebab aspek-aspek macam pemakanan ni kita perlu pelihara juga. Sebab diri yang baik ini pun datang daripada makanan yang baik. Bau-bau pun sama juga. Kalau boleh kita cubalah. Sebab itu tadi dalam isu akidah ni adalah benda tu semua kita kena pelihara. Mungkin kita tak apa-apa baik, tapi jiran kita baik, jadi kita akan ikut jiran kita itu baik. Kita mungkin tak rajin nak solat berjemaah. Jiran kita hari ini solat berjemaah, mungkinlah timbul rasa malu, kita pun pergi solat berjemaah. Tapi kalau kita malas, dia pun malas, selesailah. Satu ofis sama juga kan, kita semayang, dia tak semayang. Tapi kalau kita boleh tarik dia, tak apa. Ini 10 orang satu ofis Islam, kita seorang semayang, susah juga tu.
Bukan mudah kan? Alah kau ni tambirang saja. Kau macam aku bah. Tak payah semayang lah, kita sama-sama jahat. Jahat satu benda. Macam contohnya perempuan. Kau ni tak pakai tudung, tak payah semayang lah. Nampak tak? Solat, persoalan akidah. Tudung, persoalan akhlak. Tak sama. Memang ada satu package, tetapi jangan kita kata, alah kau ni pencuri, tak payah semayang. Aspek dia mencuri yang sembahyang tu, solat ni kita punya ikatan dengan Allah Ta'ala. Itu kewajipan. Islam ni ada dua benda. Menurut perintah dengan orang bertakwa pertama adalah dia menurut perintah Allah dan tak buat apa yang dilarang. Menurut perintah kita buat. Yang dilarang ni kadang-kadang kita terbuat. Orang Islam banyak begitu. Kita tak ada masalah untuk solat insya-Allah. Tak ada masalah untuk puasa, bayar zakat, haji kalau mampu kita boleh pergi. Tapi kita susah nak tolak yang Allah Ta'ala larang. Jangan tengok aurat perempuan. Dah bawa office hari-hari benda hari kita tengok aurat perempuan. Kalau pergi kat BPK tu, itu lagi dahsyat. Betul tak? Betul. Kalau tengok sekali tak apa. Kalau dah banyak kali, best pula rupanya. Macam mana? Jadi kalau kat masjid ni kurang sikit lah kan. Allah Ta'ala kata jangan mencuri. Kita tak mencuri secara fizikal. Mungkin kita mencuri daripada sudut klaim. Kalau kan tak sampai, katakan kita klaim perjalanan pergi balik cuma 95 km. Tak apalah, alang-alang ambillah 5 km. 5 km ni kita curi sudah. Tu mencuri lah nama dia. Allah Ta'ala kata rezeki yang halal, halalan thayyibah. Tapi kita tak maaf lah kan, masuk kerja lewat, balik kerja awal.